Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita setelah kita cuti berapa lama? Seminggu. Saya ni datang balik daripada KL tadi ni, balik semula ke sini kerana nak kuliah ni. Pagi esok, pagi-pagi kena pergi balik dan mesyuarat balik, sambung. Pasal hari tu minta izin cuti sekali ya. Takut dia tak luluskan. Tapi kalau ada yang penting, dia tak minta izin kat siapa. Hadis yang berikutnya di dalam kitab At-Taharah, iaitu sebuah hadis yang masyhur, hadis berhubung dengan lalat yang jatuh di dalam bekas minuman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'al dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifa. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena selawat sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum, apabila zubab, lalat, waqa', jatuh, fi syarabi, pada minuman, ahadikum, salah seorang di kalangan kamu, falyaghmishu, maka hendaklah dia rendamkannya, rejam dia, thumma yanzi'hu, kemudian buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da, kerana pada salah satu sayapnya itu da, maksudnya penyakit. Yang dalam bahasa Arab umum, da maksud penyakit lah. Penyakit tu boleh jadi benda-benda yang bahaya ke, bakteria ke, apa ke, penyakit. Wa fil akhar syifa, dan salah satu yang lain, yang satu lagi syifa, iaitu pengubat ataupun penyembuh, healing, ataupun cure, yang satu lagi. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an, kita telah sebut tentang sejarah dia sebelum ini, dan kita telah cerita tentang riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan. Hadis ni telah digunakan oleh sebahagian pihak untuk mentohmah Abu Hurairah pada zaman dahulu, untuk kata Abu Hurairah mengarut, nak suruh orang pergi minum air
yang mana direndam lalat. Yang ni semua Abu Hurairah lah yang mereka ataupun merepet. Ini adalah tuhmahan yang dibuat terhadap Abu Hurairah. Salah satunya ialah sebab hadis ni. Banyak lagi lah beberapa hadis yang mereka bangkitkan. Kerana kata mereka Abu Hurairah khikah hadis ni. Sebelum kita nak pergi kepada jawapan, hadis ni ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis ni bukan saja Abu Hurairah riwayat. Ada juga jalan yang datang melalui Anas bin Malik. Maksudnya orang lain pun dah dengar juga. Jadi nak kata dia mereka tak boleh dah. Dan ada riwayat yang datang melalui jalan Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi menunjukkan riwayat hadis ni bukan rekaan Abu Hurairah. Kalau nak kata Abu Hurairah reka sendiri, tak kuatlah, tak bolehlah, sebab kerana ada bukti bahawa orang lain juga riwayat. Tomahan. Kedua, pasal apa orang tuduh hadis ni? Sebab cerita macam mana Nabi mungkin nak pergi suruh orang rendam lalat dalam air kemudian pergi minum. Jadi benda ni dia orang kata tidak sepatutnya ataupun tak mungkin diungkapkan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi ni satu orang yang menjaga kebersihan. Ini adalah perbuatan yang jijik. Ini antara tuhmah terhadap hadis yang akan kita baca. Kita baca satu-satu dan kita tengok apa dia ulasan terhadap hadis. Nabi kata idza waqa'a dzubab, apabila lalat jatuh dalam bekas makan, dalam bekas minum, kan makan. Fi syarab maksud dalam minuman. Minuman bermaksud dia mesti sesuatu yang ma'i', sesuatu yang cecair. Bukan jatuh dalam bekas makan, tapi jatuh dalam benda yang cair. Jatuh dalam benda cair ni, benda yang cair lah. Contoh yang cair, susu cair lah. Tapi kalau susu pekat, tak masuk lah. Kalau jatuh di atas madu, madu tak cair, dia pekat. Jadi kalau tekan dia masuk dalam madu, tak menjadilah. Dia mesti sesuatu yang cair. Cair-cair. Malaikat madu tu madu yang telah, kalau dia di dalam bata umpamanya, yang mana pekat, yang mana setempat saja, maka tidak hadis ini tidak bermaksud demikian. Kerana dia kata pada minuman. Minuman ni mungkin juga termasuk yang minum lah, termasuklah juga kuah sup, masuklah juga di dalam maksud benda yang diminum, bukan benda yang dimakan. Zubab adalah lalat, flies. Kita pun tahulah lalat, semua orang tahu. Lalat ini adalah makhluk Tuhan yang bukan saja dalam hadis ni ada, dalam Quran juga ada sebut tentang ada lalat. Dalam Quran juga ada lalat. Allah kata ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, dibuat kepada kamu contoh, dengarlah contoh ni. Allah seru semua. Manusia ni maksud bukan orang Islam sajalah. Orang yang bukan Islam pun Allah bagi masalan, Allah bagi contoh untuk mereka faham. Apa contohnya? Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaba walau ishtama'u lah. Tamam. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya benda-benda ataupun mereka yang kamu seru selain daripada Allah, lan yakhluqu dzubaba, sama sekali tidak akan dapat mencipta seekor lalat. Lalat ni adalah haiwan yang dikatakan paling ringkas dalam dia punya organ tubuh dia tu, paling ringkas. Tuhan kata
kalau walawish tama'ulah, kalaupun mereka berkumpul semua pakar-pakar bijaksana yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala, syaitan, jin, manusia, sekalipun mereka berpakat nak buat seekor lalat, Tuhan kata mereka tak akan mampu, tak akan boleh. Ni jaminan. Sekarang ni macam-macam manusia tolong buat yang ni, kononnya sekarang teknologi nak cabut kepala orang, ganti dengan kepala kawan ni, masukkan dalam kepala kawan ni. Itu semua mereka tak buat yang baru, hak duk ada dah. Tapi nak cipta daripada tidak wujud kepada wujud lalat, lan sama sekali kamu tidak akan mampu. Tuhan kata walau istama'u, sekalipun mereka itu berhimpun untuk melakukannya. Kemudian Allah tahu, wa in yaslubhumuz zubabu syai'a la yastanqidhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Kalau lalat curi ambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat menyelamatkannya. Tuhan kata mereka tak akan dapat menyelamatkannya. Ambil balik daripada lalat, tak dapat. Dha'fa at-talib wal matlub, lemahlah yang menuntut dan yang kena tuntut. Yang ni kamu pun lemah, hak kamu nak sembah selain daripada Allah pun lemah. Lalat ni Tuhan kata kalau dia curi daripada kita, sama sekali kita tak boleh ambil dah daripada dia. Kucing curi ikan, kita ligan, kita dapat dia, kadang-kadang dapat balik separuh ikan. Tapi Tuhan kata, Quran kata kalau lalat curi tak boleh. Saintis mereka buat kajian tentang lalat. Lalat ni dia tak boleh makan, dia sedut, dia sucking, dia sedut. Bila dia nak pergi kepada satu makanan, dia akan ludah dulu, dia vomit, dia akan ludah dulu dia punya air liur dia tu, melalui liquid itu yang dia cairkan makanan yang dia ambil, apa saja, ikan ke apa ke, bekas ikan ke, makanan kuih ke, dia sedut. Tuhan kata kalau dan dia ambil, kamu tak boleh ambil balik dah. Macam mana Nabi tahu benda ni? Nabi tak tahu. Nabi bukan ada makmal. 1400 tahun dahulu orang tak buat kajian. Lagi mana ada National Geographic ke, Discovery Channel, apa semua ni, saintis. Tapi Tuhan kata kalau lalat ambil sesuatu, kamu tak boleh ambil dah daripada dia. Memang tak boleh ambil dah, dia habis, dah tak jadi dah benda tu. Dha'afat talib wal matlub, lemahlah yang menuntut dan yang kena tuntut. Allahu Akbar, azim Quran. Kalau Muhammad bin Abdullah yang rekakan Quran ini, mustahil dia dapat pada zaman itu dia boleh mengandaikan semua ni. Ini lalat yang Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran. Maksud semua hak mereka duk panggil wali, apa tok wali, apa pi kat kubur lah, apalah, kuil besar, kuil kecil, buat tangan 8 ke, buat kepala. Semua ni jika mereka berkumpul pun Tuhan kata tak dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Hatta mereka tu sendiri, kalau lalat curi daripada mereka, tak dapat mereka menyelamatkan balik apa yang lalat curi daripada mereka. Ini keajaiban ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang lalat. Balik kepada hadis, balik kepada hadis ni. Hadis ni pun sebut tentang lalat. Hadis ni kata apabila lalat jatuh di dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka hendaklah kamu rejam. Dulu ada ramai orang tulis, dia kritik Nabi SAW. Dia kata Muhammad ni dia panggil Zubabiyin, orang Islam ni geng lalat. Masa tu terutama zaman tu tak ramai lagi tokoh-tokoh Islam bangkit ramai menjawab benda-benda yang seperti ini.
dan kemudian orang masa itu terlalu kagum dengan kajian sains, dan Islam tidak menolak fakta-fakta saintifik. Cuma sains ni, sebelum saya nak pergi, dia ada beberapa benda. Ada benda yang di peringkat teori, konon begini, saintis kata, tapi tak final lagi. Beberapa tahun kemudian kita tengok saintis lain keluarkan yang lain pula. Kemudian berapa lama kemudian masih lagi di peringkat, masih dalam kajian, belum final, dia belum the last result of the research, belum lagi, masih lagi di peringkat mencari, maka teori-teori keluar. Kadang-kadang kita dapat baca satu artikel yang berhubung dengan sains, lalu kita nak menyalahkan satu nas ataupun cuba nak tafsirkan nas bagi sama dengan pendapat saintis tu, kita silap. Tiba-tiba berubah pula, kita nak kena pergi ubah pula. Dulu orang kata mana boleh, lalat najis, lalat bawa penyakit, rejam lalat dalam air tentulah bawa penyakit, ini kata saintis. Tapi kemudian baru ada kajian yang mendetail tentang lalat ini, okey. Pertama, bila lalat jatuh dalam bekas kamu, yang ni kita nak kena. Habis tu orang Islam macam mana lalat jatuh? Masa bila lalat jatuh dalam bekas kita? Masa bila? Masa kita rendam wudu? Masa bila? Nabi kita bila lalat jatuh kita kejam, masa bila? Biasanya masa kita minum, tentu benda tu duduk depan mata kita. Kalau tak duduk depan mata kita, logiknya tak boleh jatuh. Sebab dalam hadis Bukhari juga, Nabi kata khammirul aniyah, Nabi kata wa auqiu al asqiyah, Nabi kata tutup bekas minum ni, Nabi kata tutup. Wa auqiu al asqiyah maksudnya tambat kejap-kejap ataupun ni rapat-rapatkan semua tempat-tempat yang isi makanan ni. Orang Islam tutup makan. Dalam hadis Nabi ajak tutup, walau tak ada pun Nabi tak sebatang kayu pun tak kata. Orang tutup dulu, hantar barang tak ada apa, dia lintang apa-apa atas tu, bagi ada juga. Sebenarnya ada dalam hadis. Ada dua sudut. Pertama, sudut kesihatan zahiri biasa ini, yang zahir. Satu, Nabi kata supaya jangan memasuki syaitan. Tapi maksudnya orang Islam makanan dia tertutup, bekas minum dia tertutup, kalau tak minum dia tutup, maksudnya dia tak biarkan terdedah kepada dimasuki oleh benda-benda kotor. Kalau kita pergi rumah orang, bekas lauk atas meja duk terbuka, lalat duk hurung penuh, ini bukan tabiat orang Islam. Kedai makan pun sama juga. Kedai makan, pergi kedai makan, lalat pun ada masuk. Lepas tu kita tengok dia, lalat masuk, Nabi kita tak apa, dia kata rejam lah. Dia bubuh atas Nabi. Nabi tak suruh buka makanan macam tu. Bukan Nabi suruh panggil lalat mai. Lalat mai ni, kisah lalat jatuh ni in case kalau lalat jatuh, bukan piduk panggil lalat suruh masuk. Yang tu jadi geng lalat sungguh lah kan. Piramli ada kampung penin lalat. Nabi SAW asasnya makanan ditutup. Makanan rumah orang Islam ialah makanan yang ditutup. Jadi kalau kita tengok makanan terdedah ni, makanan terdedah tu kita pergi ambil apa? Nama apa tu yang tutup tu? Tudung saji. Ada orang buka syarikat tudung saji tapi tak berapa menjadi. Apa nama? Letak tudung saji. Ia sunnah, dapat pahala. Kita dok kira tutup tu sekadar untuk kita jangan kotor je, tapi agama kata dapat pahala. Nah, Habib kata wa ajiful bab, apa nama, tutup pintu dapat pahala.
Nabi tutup pintu. Apabila masuk maghrib, tutup pintu. Dalam hadis Nabi, nanti kita akan lalui hadis. Makan Nabi suruh tutup, minum tutup, pintu rumah tutup. Bila maghrib masuk, malam nak masuk, Nabi suruh tutup pintu. Nabi ni dia mau yang bersih. Heran kalau orang Islam tak bersih. Kita heran. Dia syok belah kotak, heran. Mesti bersih orang Islam. Jangan dia duk pergi ambil hadis ni saja. Kena dia ambil juga hadis yang tadi. Okey. Falyarmisu. Macam mana? Lalat kita duk tengah nak minum, lalat jatuh. Pilot dia bawa, terbang tak lepas, masuk dalam kita punya sirap kita umpamanya. Bila masuk Nabi kata falyarmisu, maksudnya gejam dia. Tolak dia masuk dalam air itu terus. Summa yanzi'hu, kemudian ambil dia buang. Bukan ambil lalat tu duduk tu telan dengan lalat-lalat sekali. Ada. Hadis ni ada beberapa benda. Pertama ialah menunjukkan lalat ni adalah binatang yang haram kita makan. Sebabnya Nabi suruh buang. Kalau dia kata tak apa, Nabi kita tak apa, makan haram makan. Sebab Nabi suruh binatang hak kita boleh makan, apa serangga hak kita boleh makan, benda apa? Benda apa? Tuan-tuan mengaji seminggu skip tak ingat lah. Benda apa? Belalang. Belalang, kalau belalang masuk boleh makan dengan belalang sekali lah. Sup panas-panas belalang masuk, kira sup belalang lah, tak apa. Tapi sup lalat tak boleh. Kena ambil, kena buang. Ini menunjukkan lalat haiwan yang haram dimakan. Nyamuk sama lah. Sebahagian para ulama bincang, tapi haram dimakan, dia najis ke tak? Najis ke tak? Semayang tengok-tengok dalam poket kita ada 4 ekor lalat mati. Adakah ia najis ataupun tak? Para ulama istinbat daripada hadis ni, maka kata tak najis. Walaupun haram dimakan, dia tak najis. Dia tidak najis. Nyamuk, kita duduk tengah semayang-semayang, 10 ekor lalat terbang duduk tabau kita. Kita abang kat kawan kita yang semayang tadi tak sah, najis penuh tu belakang. Apa dia? Lalat. Jadi lalat najis tu pun tak? Zahirnya dia tidak najis. Dia tidak najis. Nanti kita akan cakap, melainkan dia terbang tu daripada satu tempat masuk dalam ayam kita, berubah ayam kita. Tengok-tengok bau lain. Ini bukan bau lalat dah ni. Ini termasuk dalam bab air yang berubah warna, apa ni? Rasa dan bau. Salah satu bau tu, maka air itu tak boleh digunakan. Tapi kalau lalat semata-mata dia jatuh, kalau lalat tu dah berjenis besar, pergi kejam dekat loji mana, masuklah ayam kita, tak boleh lah. Kalau dia tengok ayam kita pun bau pun lain, kejam je lah. Dah. Tak. Ini kita maksud hadis ini maksudnya hanyalah semata lalat itu sendiri. Okey. Kita rejam dia, kita buang. Para ulama menyebut bukan saja lalat, ini mereka kiaskan semua binatang semua serangga ataupun binatang yang tidak ada darah yang mengalir dalam dia, maksudnya dia bukan haiwan yang ada darah duk mengalir, kehidupannya dengan darah yang mengalir tu, macam belalang dah memang boleh dah, ataupun mana-mana haiwan yang bukan darah mengalir macam lalat ni, ataupun mana-mana kumbang ke, maka dia termasuk dalam hukum yang sama, iaitu dia tidak najis. Tapi bukan bila dia jatuh kena rendam. Yang rendam dia hanyalah lalat. Yang rendamnya lalat. Jadi summal yanzi'hu, kemudian buang dia. Pasal apa kena buang?
Kerana lalat haram dimakan. Fa inna fi ahadi janahaihi da, kerana pada salah satu sayapnya itu ada penyakit. Wa fil akhar syifa, dan pada satu yang lain adalah syifa, adalah merupakan penyembuh. Nabi kata summal yanzi'hu, kemudian hendaklah kamu buang dia lalat. Habis buang lalat tu buat apa? Dalam hadis ni dia tak kata pula kemudian minum. Ada dia kata? Ada tak dia kata? Dia tak kata. Habis nak buat apa? Ini kita nak kena faham. Nabi SAW dia kata rendam, kemudian buang. Ada orang minum? Ada orang tak lalu minum? Ada. Nabi tak suruh minum. Kalau siapa hak lalu minum, silalah. Tapi Nabi kata dia okey dah. Sebab salah satu sayapnya itu penyakit, salah satunya ubat. Okey, saya nak sebut dulu. Dahulu para ulama zaman dulu, mereka tak tahu benda ni semua. Mereka kata Nabi kata demikian, kita percaya. Pasal tak ada segi saintifik apa, tak ada. Melainkan adalah merupa apabila Islam datang, orang Islam mula cerdik, dan orang Islam mula, kita kena tahu orang Arab ni dia mula buat kajian demi kajian setelah kedatangan Islam. Dulu orang Arab kira duk bersyair begitulah, habis syair perang, kan? Habis syair perang. Nabi datang membaca, menulis, mengira. Faraid nak kena kira, bagi harta nak kena kira nak kena betul. Ada hukum hakam kira, tak boleh dua untuk aku satu untuk kau, tak boleh. Kau nak kira betul, kan? Ada siapa cerita kat saya, cerita tentang nak cari calon, orang nak cari calon dalam politik. Cerita sikit lah. Dia cerita lah, kan, betul tak betul, nak cari orang. Jadi satu orang tokoh ni nak cari orang hak boleh jadi tim dia. Dia nak merintah ni, siapa boleh sokong dia. Jadi soalan dia simple dia. Dia tanya 5 campur 5 berapa? Kat ramai calon main, seorang abang 5 campur 5 berapa? Kalau betul dia akan lantik jadi dia punya ni lah, calon dia. Kawan ni kata 5 campur 5 10 lah. Lain tak boleh. Saya jenis amanah 10 dia kata tak apa. Okey, keluar lah. Mai calon kedua 5 campur 5 berapa? 5 campur 5 dalam matematik 10 lah. Yang lain, dalam lain boleh macam dalam politik 12 boleh, 13, 5, 7 boleh, dia ikut lah. Ikut. Okey. Mai calon yang ketiga tanya 5 campur 5 berapa? 5 campur 5 yang mak berhormat mau berubah. Dia tahan boleh jadi calon. Okey. Lalat sampai masuk politik. Okey. Kerana Nabi SAW, dia Nabi tak sebut supaya untuk kita makan, untuk kita minum. Nabi SAW kata setakat celup dulu. Setakat celup dulu. Okey. Salah satu sayapnya ialah ada penyakit, salah satu ada penyembuh. Dulu orang petikai, orang Islam ni yang petikai pun petikai macam tu lah. Orang Islam orang Arab ni bila dah Islam datang, mula buat kajian, mula orang Arab lahir tokoh-tokoh yang bijaksana. Bukan saja orang Arab, ramai orang bukan Arab. Ilmu dalam Islam ni telah mendapat manfaat Arab dan bukan Arab.
Sebab itu Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia tulis satu buku. Dia kata kaifa dakhala al-arabu tarikh, bagaimana orang Arab dapat masuk ke medan sejarah. Dulu orang Arab bukan tak ada syair, syair ada. Bukan tak pandai naik kuda, pandai kuda hebat. Bukan tak ada Masjidil Haram, bukan tak ada Kaabah, semua orang ada. Tapi mereka adalah sebuah kabilah yang lemah. Yang hebat Rom, Parsi. Tapi bila Nabi SAW datang, Nabi tak bawa duit, Nabi tak bawa kekayaan, Nabi bawa ilmu, Nabi bawa peradaban, yaitu Islam. Dengan peradaban daripada mengenali benda yang betul, semua benda supaya dihukum dengan betul. Allah adalah Tuhan, jangan bagi silap. Tuhan tak boleh syirik, jangan silap. Khurafat, batil, karut marut, bid'ah dalam agama semua dibuang. Agama yang khalis, ditegakkan kemanusiaan, ditegakkan keadilan. Maka untuk servis kepada manusia, maka orang Arab mula membaca. Orang Arab kena menulis, nak sebarkan Quran, nak sebarkan wahyu, nak berikan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian nak tulis surat kepada maharaja-maharaja. Agama tersebar, penulisan tersebar. Orang Arab akhirnya menjadi empire, memberikan khidmat kemanusiaan. Mulalah buka gedung-gedung perpustakaan. Mulalah di Baghdad adanya hospital, dipanggil Bimaristan dalam bahasa Parsi. Buka hospital, buka khutukhanah, menulis, mengkaji sains, mengkaji berbagai-bagai bidang, dalam chemistry, dalam berbagai biologi, dalam fizik. Agama berkembang. Sebelum, semasa Eropah masih lagi di dalam zaman gelap mereka, orang Arab di Andalus telah menikmati semua. Saya pernah duduk di Oxford. Hatta apabila mereka tunjuk tentang astronomi, mereka akan tunjuk semua ni awalnya daripada orang Islam. Mereka tak boleh nafikan. Allah Ta'ala suruh tengok alam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Perbezaan malam dan siang, langit dengan bumi semua. Allah Ta'ala suruh tengok. Orang Islam tengok, kira, bukan kira untuk ramal nujum, bak belalang, tapi kira untuk mengetahui tentang penciptaan Tuhan, membuang khurafat. Ni ada siapa sekarang ni agama ni orang buat jual beli. Bulan-bulan, kalau lahir bulan Muharram kita jadi pangai macam ni, kalau lahir bulan Safar jadi pangai macam ni. Ini menurut kajian ulama-ulama Islam. Ulama mana? Ini kadang-kadang pakar-pakar motivasi lah apa ni, mereka main cedok benda-benda ni dan kemudian bagi pada orang. Kemudian dia cakap, ini menurut ulama ya, menurut ulama. Menurut ulama mana? Dok buat andaian-andaian yang merepet. Kononnya kalau rambut kerinting pangai pusing-pusing, rambut pusang dua pangai, otak suka putar belit. Ini agama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsabikum. Allah Ta'ala tak tengok pada rupa, kepada jasad kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Ta'ala lihat kepada jantung hati kamu. Ini khurafat ni. Kemudian ibu bapa pun dengar, kadang-kadang panggil motivasi di sekolah dan seumpama. Sebab itu kita tapis. Kita bukan anti motivasi, kita kena panggil hak betul. Penceramah ni kadang-kadang dia mari lagi mana orang duk gelak, dia seronok lah. Dia buatlah cerita yang kadang-kadang tak munasabah, karut jadi agama. Baru ni ada satu orang edar satu orang penceramah mana cerita Nabi nak wafat. Malaikat Jibril malaikat ni minta izin dulu. Malaikat Jibril pun menangis tengok Nabi nak wafat, terpaksa lari. Ini semua riwayat-riwayat palsu yang seperti ini dibaca oleh penceramah-penceramah yang seperti ini. Malaikat cari Nabi daripada timur sampai barat baru jumpa. Dia ingat Nabi duk menyorok daripada malaikat. Malaikat maut duk cari berapa lama.
Ini semua kadang-kadang orang kita ni apabila dia masa dia duduk kerja ataupun dia belajar di universiti, kebanyakan belajar universiti, otak dia bagus, semua benda dia kira fact and figure. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia dengar penceramah agama, dia buang otak dia dan logik dia, dia pakai terima saja apa yang ustaz tu kata, walaupun sebenarnya kebanyakan apa yang ustaz tu, sebahagian ustaz tu kata tak berpijak pada apa-apa fakta, karut marut, khurafat, tahyul, dan dia sandarkan kepada Nabi SAW. Sebab tu bila masuk dalam masjid, kita mau kritis, kita tanya ustaz, tadi yang ustaz cerita tu adakah dalil, adakah hadis? Dia kena jawab. Dia tak kata hang siapa nak tanya aku, dia tak boleh kata. Dia tak boleh kata barang siapa yang banyak bertanya lemahlah imannya, dia tak boleh kata. Dia kena jawab apa sumber dia, sehingga dia dakwa kejadian-kejadian yang seperti itu. Kita bukan lihat Nabi, kita hanya bergantung kepada sumber-sumber yang sahih mengenai Nabi SAW. Masa itu tak ada kajian. Kemudian ada orang tomah orang Islam, orang kata macam mana mungkin hal-hal yang seperti ini, lalat ni. Akhirnya kajian dibuat. Masa ulama hadis dulu pun masa awal tahan diri, kata Nabi kata kita terimalah. Tapi akhirnya bila kajian dibuat, tuan-tuan boleh pergi ke internet apa semua, banyak artikel yang dikeluarkan. Memang salah satu sayap lalat ni dia ada antidot, salah satunya memang ada penyakit, dan memang dia menetralkan antara satu sama lain. Ini bukan orang Islam yang buat kajian. Ada daripada kajian yang awal, saya ingat salah satu yang dibuat adalah daripada Germany, yang buat kajian tentang memang sayap lalat ni salah satunya dia membawa penawar, cure ataupun healing, salah satunya membawa kepada penyakit. Dan kemudian bila kita rejam dia masuk ke dalam air yang kita minum, maka salah satunya dia akan menetralkan antara yang mana yang bahagian penyakit itu akan dinetralkan oleh bahagian yang cure tadi, yang healing tadi, ataupun yang antidot tadi, dia akan menghalang daripada penyebaran penyakit yang dibimbangi daripada sayap satu lagi. Setelah kita rejam dia, Nabi tak kata apa. Maksudnya apa? Siapa nak minum boleh minum, it's safe, dia selamat. Tapi mungkin kita tak mau minum, kita ayak banyak lagi, minum ayak lalat tu apa, ambil yang lain. Boleh tak? Boleh. Nabi tak kata kena minum. Tapi hadis ni penting, bukan semua orang macam Malaysia. Ayak banyak, hujan banyak, dalam panas pun hujan turun. Ayak pun tak tahu jenis, kita pergi pasar malam, tak tahu, daripada cincau, daripada cendol, daripada sampai tak tahu hak macam lalat pun ada. Tapi negeri padang pasir, negeri yang susah dapat air, di waktu orang ayak tak banyak kan, tinggal banyak tu saja, agama tak kata buang, Nabi tak kata buang, Nabi tak kejam. Maksudnya siapa nak minum sila minum, selamat. Maksudnya apa juga? Maksudnya Nabi mau kita selamat, Nabi mau kita minum yang sehat. Kerana Nabi kata minumlah, penyakit ni Tuhan nak bagi, tak main juga. Tak ada. Nabi beritahu kenapa kita kena kejam, untuk mengelakkan salah satu sayap dia yang ada penyakit itu, yang membawa bakteria dan seumpamanya, supaya dia dapat dinetralizekan ataupun didapat di counter balik dengan satu lagi, dengan antidot yang lain, supaya kita minum dalam keadaan yang selamat. Mesejnya apa? Jangan minum benda yang bahaya. Agama suruh minum yang selamat, dan Nabi ajar hal ni supaya kita selamat. Kalau kita tengok hadis lalat ni pun, kita tahu bahawasanya banyak orang tak duk bertanya, cakoroi boleh minum ke dah? Boleh tanya, ni orang luar ada dengar ni tak tahu, ayam daun ketum kan, boleh minum ke tak? Agama mustahil. Pasal lalat kecil ni pun Nabi suruh ambil langkah supaya minuman itu
selamat untuk diminum. Azan dulu insya-Allah. Bismillah. Kita sambung semula. Alhamdulillah. Hadis ni menjadi salah satu hadis yang membuktikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi pada zaman tu boleh tahu tentang sayap lalat ni? Bila orang baca hadis-hadis yang seperti ini, kita akan tahu bahawa Muhammad bin Abdullah ini memang adalah seorang Rasul. 1400 tahun yang lalu orang Arab di padang pasir yang tak ada apa-apa, dia bukan Rom, Parsi, hatta Rom dan Parsi pun tak ada lagi ilmu macam ni. Bagaimana seorang insan yang tidak menulis dan membaca di kalangan masyarakat Arab Quraisy yang berada di padang pasir, yang bukan satu masyarakat yang jauh membangun, dapat menceritakan hal-hal yang seperti ini. Sanurihim ayatina fil afaq
wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Quran kata, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan kepada mereka, we will show them our signs, kami akan tunjukkan kepada mereka signs, ayat tanda-tanda. Dalam bahasa biasa ni disebut mukjizat. Quran tak menggunakan kata mukjizat, ayat. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, di mana? In the universe, di dunia alam ni sebenar, haiwan, manusia. Wa fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, pada diri kita ada tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga ternyata kepada kita sesungguhnya dia adalah benar. Ini adalah ajaran yang benar. Kalaulah saintis tak bagi tahu kita hal ni, kita percaya ke tak? Kalau saintis tak bagi tahu, kata betul yang Nabi Muhammad kata ni, kita percaya ke tak? Kata tuan kena tunggu saintis kata dulu macam mana. Saintis kalau tak bagi tahu pun kita percaya. Sebab apa? Sebab kita percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kata, Allah takdirkan, sains buktikan. Sains tu pula, saintis tu pula bukanlah Muslim. Mereka yang bagi tahu kita. Bukanlah kita pun mau saintis Muslim, tapi yang bukan Muslim buat research, mereka bagi tahu hal ni. Dan mereka pun tak tahu hadis ni, mereka buat kajian dia lah. Dan hadis ni 1400 tahun yang lepas. Berikutnya, sebelum saya buka pada soalan, ialah ada beberapa perkara yang kita kena bezakan. Ada benda yang memang terang-terang disebut dalam hadis, seperti hadis ni. Salah satu sayapnya ada penyakit, satunya adalah penawar. Ada benda yang Quran tak bagi tahu ataupun hadis tak bagi tahu jelas, orang buat kesimpulan. Kesimpulan tu mungkin boleh betul, mungkin sebaliknya, ataupun ijtihad. Seperti orang kata sebelum makan kita makan buah dulu. Sebab apa? Sebab Quran kata wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ahli syurga dia makan apa dulu? Buah-buahan yang mana mereka pilih, dan daging burung yang mana mereka ingin, sedap mana. Jadi dia kata buah dulu, kena kita mulakan apa yang Allah mulakan. Ini Allah cerita tentang syurga. Ada orang nak ikut pun tak apa, tapi bukan satu arahan, andaian. Setengah orang akan kata bahawasanya itu cerita di syurga. Contoh yang lain, bila Allah Ta'ala cerita tentang Maryam alaihassalam, bila dia nak bersalin, bila dia nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia bawa diri, dia bersendirian, elok daripada buah mulut kaum dia. Allah Ta'ala suruh bersendirian. Allah arahkan dia, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goncang kepadamu batang pokok tamar. Macam mana nak goncang pokok tamar, orang duduk nak bersalin? Syarat tolak begitu je lah. Maksudnya kena usaha lah kan, kena usaha lah ni. Hatta Maryam alaihissalam ni dia mengandung, bukan kata Allah yang pilih dia mengandung. Bawa diri dia nak bersalin dalam keadaan macam mana orang nak bersalin? Patut kalau kita fikir, dah Allah yang bagi dia bersalin, dia mengandung, orang duk kata macam-macam kat dia, patutnya jenis okey je lah, sambil makan kacang dah lah mengandung bersalin. Tapi dia susah,
Allah kata goncang batang pokok tamar. Patutnya tak payah goncang lah, bagi juruh terus dah lah buah tamar. Tapi Allah suruh usaha. Maksudnya semua benda manusia kena usaha. Sekalipun kita kekasih Allah, kena usaha. Nabi nak hadapi Quraisy, perang dengan dia, kena siapkan senjata hadapi. Nabi tak kata ni malam ni semua kita mandi tapak, kan mandi limau, mandi minyak. Pada tu aku bagi buah jurus ke Quraisy mai, kita pun buka gayung gaib pakai topong apa, topong Korea dah. Macam tu punya pening. Apa nama, kita jampi Quraisy ni, Quraisy pun tak nampak lah kali jatuh macam tu ya. Tak ada. Nabi kena berjihad. Dalam perang Uhud baginda cedera. Tiba-tiba kita ni duduk saja-saja, dosa pun banyak. Siapalah Tuhan duk uji aku ni bukan tak pergi semayang, duk pergi semayang, kita kata. Tak padan kita cakap ayat tu. Padan. Maryam buat baik semua, tu Tuhan uji dia. Hatta nak bagi luruh buah tamar tu pun Tuhan uji, kena goncang juga dia. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah, goncang pokok tu, tusaqit alaiki rutaban janiya, maka jatuhlah buah-buah rutab, tamar yang maharanum, yang masak. Maka ada orang buat, bukan saya nak cerita pasal Maryam, saya nak cerita ada orang buat kesimpulan, orang yang nak bersalin bagusnya makan rutab. Tapi Quran tak katalah orang nak bersalin makan rutab. Cuma ada cerita tu, mereka simpulkan. Adakah ada arahan hadis Nabi apa? Tak ada. Kemungkinan kesimpulan itu okey, kemungkinan hanya dia maksudkan kerana dah Maryam makanan mereka adalah rutab, makanlah. Itulah orang dah bersalin, perlukan tenaga nak bersalin, Allah bagi makanan mungkin. Contoh ini kita kata bukan arahan, ini kesimpulan. Kalau orang beritahu dalam Islam dia menyuruh orang perempuan yang nak bersalin hendaklah makan rutab, belilah rutab yang saya jampi ni, ataupun dia tak ada arahan, hanya isyarat daripada Quran tu mungkin boleh bermaksud demikian. Faham maksud saya? Nabi Ayub alaihi salam, syaitan buat nanya dia, kena penyakit kat dia, kena penyakit kat Nabi Ayub. Kena dia pasal dia Nabi, Allah uji dia. Wadhkur abdana Ayub, dan sebut, ingat cerita hamba kami Ayub, idnada rabbah, ketika dia menyeru Tuhannya, dia kata anni massaniya syaitan binusbin wa azab, aku telah disentuh oleh syaitan dengan keletihan dan azab. Syaitan sihirkan dia, syaitan. Siapa? Nabi Ayub kena. Tapi Nabi Ayub ni dia tak benar, ya Allah bagi sembuh, dia tak kata. Dia beritahu, ya Allah aku ni syaitan kacau aku. Dia salih dia Nabi Ayub. Allah kata urkud bil rijlik, hadha mughtasilun wa syarab, hadha mughtasilun baridun wa syarab. Kuntang, hentak dengan kakimu, hadha mughtasilun baridun wa syarab, kemudian keluarlah air mandi yang sejuk, barid wa syarab, dan boleh minum. Sebahagian para pengkaji mereka kata ayat ni bagi isyarat air mandi yang baik ialah yang sejuk. Nabi Ayub tu dia sembuh, dia kena mughtasal barid, air mandi yang sejuk. Jadi mandi yang panas ni tak boleh. Kata mereka, ayat tak kata, dia faham daripada ayat ni. Betul tak? Mungkin betul, boleh jadi juga maksud dia. Maka ada kajian saintifik buat orang mandi air sejuk lebih baik daripada mandi air panas. Dan mungkin sebagian orang kurang sihat pada zaman ni berkata kerana duk banyak mandi yang panas, tak mandi yang sejuk. Nabi Ayub bila tak sihat, letih,
Allah keluarkan air, bukan suam, air apa? Sejuk untuk dia mandi. Adakah satu arahan hadis? Tak ada lah, tapi dipahami oleh sebagian orang. Ini saya nak cerita ada dua bahagian, satu benda yang clear, satu benda yang dipahami oleh sebahagian orang. Allah Ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Saya sebelum tu nak minta supaya semua ahli-ahli jemaah kita di masjid ni dan semua kawasan masjid ni kita jaga kebersihan kawasan masjid. Semua benda. Saya nak kempen sekali lagi lah. Saya tengok apa bekas apa kita punya peti ais kita tu, siapa yang ada makanan dia boleh bubuh lah di situ, kena ramai juga orang nak makan. Cumanya kita ni bila ambil, kita ambil dengan kadar yang kita perlu. Setengah orang dia tengok banyaknya, dia geram, jadi dia nak ambil banyak. Kita ambil yang kita perlu sudah lah. Saya kadang-kadang tengok orang Islam duka cita bulan Ramadan, kalau kita pergi Mekah, kita kadang-kadang tengok ada orang duk main bagi makanan kan, syarikat-syarikat bagi susu, bagi yogurt, laban. Yang duk pergi berebut ambil itu, saya tak tahu dia nak minum berapa banyak. Ambil cukup-cukup lah. Sebab tu kita ni dia al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Kebersihan. Orang ni kadang-kadang kawasan masjid, termasuklah hak duk meniaga makanan dalam masjid, kawasan-kawasan masjid ni, tolong bagi bersih lah. Kadang meniaga ke, tak meniaga, isap rokok dalam kawasan masjid. Dia kata bukan ada siapa. Kita ada malu lah sikit. Di airport orang tak isap. Di tempat-tempat kawasan masjid, orang yang isap rokok kawasan masjid ni cukup teruk saya fikir. Dari segi budi perangai dan akai, orang kata tak ada akai. Macam orang larang anak dia isap rokok, dia isap rokok lah. Hang isap rokok lah, kecil-kecil korang hajar isap rokok, dia isap. Lepas tu marah kat anak dia, hang pergi beli. Tu orang kata atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Tuan marah kat orang Yahudi. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang buat baik, kamu lupa diri kamu. Kamu baca kitab, afala ta'qilun. Hang tak ada akal kata orang kata. Kamu tidak berakal kah? Arab kata mafi'at, tak ada orang malu. Isap rokok dalam kawasan masjid. Tambah orang duk kuliah isap rokok dalam masjid. Tak ada satu, kalaupun tak jenis, tak entang dah siapa, ada malu pada diri sendiri, apatah lagi pada Tuhan. Ni kita kadang-kadang ada orang minum di luar masjid ke apa, dia minum isap rokok kawasan masjid. Rokok ni benda haram. Isap rokok, bawa amai rokok ke dalam, masuk dalam kawasan masjid, dalam masjid ni pun kira teruk lah. Bawa benda haram masuk dalam masjid. Dan kalau ada orang rokok dia jatuh, sujud rokok dia jatuh, dia suruh kita ambil, tolong ambil rokok aku jatuh, tak boleh kita ambil, kerana kita membantu dalam perkara yang mungkar. Kalau suami suruh isteri, ni mana rokok abang, tak boleh dia tunjukkan, kerana dia membantu dalam benda yang mungkar. Kalau tolong ambil isap lighter aku kena isap rokok, tak boleh bantu, kerana membantu dalam benda yang mungkar. Kalau toki kedai dia kata, ni abang, lighter dah nak merokok, tak boleh dia bagi, kerana membantu dalam perkara yang mungkar. Bagaimana yang menjual rokok? Nabi tadi lalat mat jatuh, Nabi rejam, Nabi suruh buang. Pasal salah satu sayapnya apa? Ada penyakit, nak counter balik. Ni hisap penyakit masuk dalam mulut.
Semua ada ni jenis tak isap rokok, saya tahu. Dan kemudian merosakkan orang. Dia isap, bini sengahan duduk dalam kereta, isap rokok, anak isteri duduk sebelah. Bukan saja dia musnahkan diri dia, Quran kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dia bukan saja campakkan diri dia, campakkan diri anak-anak bini dia sekali. Isap rokok, bini duduk sebelah, terpaksalah sedur umpan tu. Jangan lawan, musyus tak baik. Ni sebutlah hak geng-geng rokok nak marah-marah lagi. Orang merokok ni kadang-kadang, minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang sebagai mengotok. Tandas-tandas di lebuh raya tu kita tengok habis dengan api rokok apa? Tempat di dinding tu. Kawasan masjid ada juga, kita tengok, saya berjalan tengok nandang. Orang ingat saya nak beli barang kan, dia saya nak tengok ada kosong rokok. Kalau menega makan kawasan masjid sampai orang merokok, saya tak mau pergi. Saya pengusi masjid ni, saya tak mau pergi orang menega. Hamak terus terang. Saya pergi marah kat Pak Ya pula, marah dia. Orang hisap, duduklah rumah hisap rokok. Anak isteri duduk, anak tengok tabiat. Hang jangan duduk nisnun daun ketum tu, bahaya. Cik, dia hisap rokok. Berhenti merokok, minta doa kepada Allah Ta'ala suruh berhenti rokok. Pergi taubat, pergi kat tu apa nama, tengah laut tu, bawa kotak rokok, pergi buang. Kata sekali lagi kalau aku hisap, aku akan terjun ni. Ada hadis satu Rejab dengan padilat sekian. Hadis-hadis ini tidak sahih, yang diedarkan oleh sebahagian orang. Masuk satu Rejab baca doa mustajab dan seumpamanya, ini ialah riwayat-riwayat yang tidak sahih, yang direka-reka sebahagiannya daripada Nabi dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pitanya, baju doktor pakai ni baju apa? Yang ni baju Alibaba. Saja musim hujan saya pakai. Adakah dengan pakai baju jubah maka orang tu jadi alim? Tak ada. Jubah boleh beli saja, style habis cara pakai habis macam-macam style. Ada orang pakai lebay, ada orang pakai lebay belang, ada orang pakai lebay putih, dia ikut hari dia minat. Adakah kalau dia pakai macam ni jadi pahala lebih? Tak ada. Ambil buah sebai kot ni jadi pahala lebih, kat berjalan duk terok melanggar tiang, tak ada. Dalam agama tak ada macam tu. Orang duk buat style lah ni. Maka orang pun terpengaruh. Tu saya tulis dulu, kita bukan kurang jubah, kita kurang amanah. Jubah banyak, sempur pakai naik atas pentas pakai jubah, habis pakai jubah. Daripada orang biasa, orang politik, orang menega, semua pakai jubah, berzikir sakan, maka orang rasa selesai masalah negara. Zaman Nabi SAW orang tak zikir atas pentas pun, tapi amanah. Hatta Jepun tak ada mufti pun Jepun ni. Kau Perdana Menteri Jepun nak apa, nak lancarkan majlis, mufti Jepun main baca doa, tak ada. Tapi Jepun lebih amanah daripada banyak negara-negara orang Islam. Bukan jauh lah duduk belah atas, banyak orang Islam ni duduk di bawah. Kebersihan, tuan-tuan pergi ke Jepun, siapa pernah pergi Jepun? Hatta di jalan pun ada tempat nak isap rokok. Bukan semua tempat boleh isap rokok di jalan. Dia buat tanda tang ni isap rokok. Tu kata Jepun tak ada agama tu. Shinto, Sat, Buddha, dia pun tak apa pasti agama dia, tapi ada disiplin. Ni main masjid isap rokok punya. Nasib baik Jepun tak main balik. Kalau Jepun main balik, kita hantar depan ni punya. Pergi suruh buat lebuh raya kereta api.
istighfar kepada ibu saudara yang telah mati, dibaca astaghfirullah rabbighfir. Tuan-tuan, bila Quran suruh, kita kena buat. Quran kata waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Waqur, katakanlah, waqur rabbi irhamhuma, katakanlah wahai Tuhan, kesian kat mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka didik aku masa kecil. Siapa hak tak kata benda ni kat mak pak dia, dia tak tunaikan apa yang Quran suruh. Bukan kata dalam mikrofon ni, kita duduk saja-saja, ya Allah kesianlah kat kedua ibu bapa. Mungkin yang kita kesian irhamhuma, Allah pun kata irhamhuma, dia pun hidup lagi, ataupun mungkin dah mati dah, kesian kat depan. Kita minta Allah kesian. Kesian macam mana? Macam depa kesian kat kita masa kecil. Tapi dia kata, pak saya dulu kan kesian kat saya masa kecil. Tak apalah, macam tu lah. Tuhan ajak tu kena dah. Sebab tu mak bapak hak tak kesian kat anak masa kecil ni, doa ni tak apa nak kena kat dia. Tuhan ajak lengkap. Sebab tu suruh setengah orang ni bapak nak cakap kan, cakap dengan anak-anak. Oh, anak duduk sini macam tiga batu, hang pekak ke dia, anak dia duduk depan dia, cakap elok. Wa qul lin nasi husna, Quran suruh cakap dengan elok, cakap elok-elok dengan pada orang. Anak kita cakap elok, isteri kita cakap elok. Nak marah semua orang dah nak marah, tapi pilih perkataan. Nampak, bagi tahulah kita marah tu, tapi tak payah buat keluar perkataan hudu-hudu, perkataan kotor. Ini lidah manusia, berkelahi buat keluar perkataan semua benda, dan tak ada akal. Sebagai orang kata kat anak dia, anak haram, dia kata kat anak dia, na'udzubillah, katanya bapa haram dia lah. Termasuk ibu kan anda. Kita ajak semua ni duduk saja-saja, ataupun duduk bila kita solat, kita doa, kita teringat mak bapak kita. Dia tak ada dah. Walaupun kadang-kadang ada benda kita mungkin tak puas hati dengan ibu bapa kita, tapi hak besar baik dia banyak lah ibu bapa ni. Boleh bela kita sampai besar, keluar ke dunia, membesarkan kita. Tak ada lah satu orang yang perfect. Kita minta Tuhan kesian kepada kedua ibu bapa kita. Dan Allah suruh kita doa, Nabi suruh kita doa dalam riwayat Tirmizi, siapa yang ahsana ilaikum, siapa yang buat baik kepada kita, fakafi'u, kalau kita balas dia. Tapi kalau kita tak ada benda nak balas, fad'u lahu, doa untuk dia. Kita pun doa, ya Allah, berilah kebaikan kepada orang-orang yang telah buat baik kat aku. Berilah kebaikan, kebahagiaan kepada mereka. Ramai orang buat baik kepada kita. Kadang-kadang kita duduk saja-saja lepas semayang, kita fikir banyak orang buat baik kat kita. Nak boleh kita sampai jadi macam ni ni? Kadang-kadang orang buat baik tu jumpa kita mungkin sejam dia buat baik dengan kita. Pernah orang tumpangkan kita di tepi jalan. Pernah kita belajar dulu, kita susah orang bagi kat kita. Macam-macam. Kadang-kadang kita jalan-jalan, oh matilah, dia pernah tolong aku. Setakat tu je kita bunyi. Patutnya kita doa, ya Allah, semua yang pernah buat baik kat aku, bagilah kepada mereka kebaikan, pahala dan ganjaran. Kita lupa nak berterima kasih. Oleh kerana kita lupa nak terima kasih, orang pun tak terima kasih sangat kat kita. Kita terima kasih. Kerana apabila kita doa kepada orang lain, Allah akan hantar malaikat untuk doa juga kepada kita. Kita anak, kita doa kat mak bapak kita. Tak boleh sanggup mak kena ingat kemarin cik doa lah kat mak. Tak perlu dia tahu. Kita doa untuk dia, tanda kita insan. Hadis Nabi SAW suruh tutup lampu masa tidur, wa atfi'un nar. Nabi suruh tutup lampu masa tidur ni, hadis Bukhari. Para ulama sebut kerana Nabi tak mau terbakar. Pasal zaman dulu lampu dia pakai api ya.
adakah sah wuduk saya hanya letak kaki dia paip air yang mengalir tanpa menggosokkan kakinya? Sah. Dia tanya soal sah, sah. Tapi dalam riwayat hadis dan sebagian hadis, Nabi dia menggeser antara jari jemari baginda. Kalau buat itu, ia adalah sunnah, tambahan di atas apa. Berhenti dan baca Fatihah sebanyak 3 kali semasa jenazah, adakah termasuk di dalam melambatkan urusan jenazah? Termasuk di dalam melambatkan urusan jenazah, dan tidak ada sunnah contoh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang jenazah, jalan sikit Al-Fatihah, kemudian stop, kemudian jalan Al-Fatihah, stop. Tidak ada apa-apa hadis. Siapa yang ajar? Dia kata, ulama kata. Apa faedah buat dia? Faedah dia sekian-sekian. Siapa habang faedah ni? Faedah dia mesti Allah Ta'ala yang bagi. Siapa yang berhubung dengan Allah Ta'ala kata faedah ni? Kita bukan Nabi. Kalau Nabi dia habang, kita tahulah, Allah bagi tahu dia. Kalau hang ulama besar mana pun, daripada mana? Sebab itu Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Adhkar, itulah mazhab Syafi'i sendiri, dia menyatakan orang yang baca, mengiringi bacaan ni, bacaan Quran semasa iring jenazah ni, jangan kamu terpengaruh dengan mereka sekalipun banyak orang yang sesat, kata dia. Itu Nawawi sebut amalan dia kata, sampai peringkat tu dia kata. Ini ada soalan bulan puasa apa semua, nanti kita jawab. Baik bulan puasa ni. Apa hukum bila bersama isteri, lepas tu laki minum susu isteri? Minum, bukan terminum. Habis dah susu-susu lain. Minum susu, dia ada 3 sebab pengharaman. Dengar betul-betul sekali pakat duk balik, abang minta maaf lah, kita ni dah haram dah lah. Dengar betul-betul pasal aktiviti ni bukan sikit yang melakukannya. Okey, pertama ialah pengharaman. Saya tengok ada orang duk sebut kan, haram nasab kerana minum susu. Dia apa tak tahu. Itu bukan nasab. Haram disebabkan nasab, tahrim disebabkan nasab, kerana sebab nasab ini ialah bapa dengan anak, tok wan dengan cucu, adik-beradik, yang ni sebab nasab. Haram nikah. Satu haram nikah kerana musaharah. Musaharah ni apa? Anak menantu lah, maksudnya menikah. Jadi kita menikah dengan dia haram dengan mak dia, kita menikah dengan mak dia haram dengan anak dia, kita menikah dengan adik dia haram dengan kak dia. Ada haram sementara, ada haram yang selama-lamanya ni. Satu lagi haram disebabkan radha'ah, haram disebabkan kerana penyusuan. Jadi baru ni dia bincang pasal bank susu. Saya sokong bank susu ni, walaupun ada pihak-pihak korang suka, tapi saya susu. Kita bila susukan seorang wanita menyusukan bayi, bila dia menyusukan bayi sebanyak, dalam qaul jumhur, sebanyak 5 kali kenyang. 5 kali sekali, lepas tu saat ni lagi sekali, bukan 5 kali sedut, 5 kali kenyang, maka dia dianggap sebagai anak susuan. Maka haram untuk dia berkahwin dengan ibu tu, haram untuk dia berkahwin dengan orang yang menyusu dengan ibu yang sama, dan anak ibu tu yang betul. Jadi dia beradik-beradik susuan, dia haram untuk kahwin. Siapa mereka ni? Budak ni berusia 2 tahun ke bawah. Karena wal walidat yurdi'na auladahun haulain kamilain. Ibu-ibu menyusukan anak dia 2 tahun. Jadi yang tadi ni, kalau suami dia 2 tahun ke bawah, dah haram. Faham tak? Jadi cuba cek umur suami tu. Kalau dia 2 tahun ke atas,
dia boleh lah tu, kesian kat anak lah, jangan hak tu adalah simpati kat anak lah, sampai pak minum susu sampai anak tak ada, kacau lah. Tapi dari segi hukum, tanya di sudut hukum, adakah menyebabkan jadi anak susuan? Boleh Allah, abang dah jadi anak susuan sayang, dah tak jadi. Dia syarat apa? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian ulama khilaf dalam hal ini. Jumhur menyatakan minum susu tu jadi. Di kalangan para ulama seperti Al-Lais bin Sa'ad dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, dan juga qaul dalam mazhab Zahiri, Ibn Hazmin dan seumpamanya menyatakan hendaklah isap susu tu di tubuh, maksudnya secara direct, imtisas, yang isap daripada susu daripada ibu tu sendiri, kerana dia bukan minum susu tu yang menyebabkan kerana keibuan itu. Maksudnya kalau bubuh dalam cawan, pada sebahagian qaul tak jadi, kena hisap di badan baru jadi. Tapi yang hak besar-besar ni yang hisap di badan pun tak jadi, sebab umur dah lebih pada 2 tahun. Jadi kawan hak tanya ni tak usah susah hati lah. Wassalamualaikum. Macam-macam. Tapi benda ni kitab fiqh semua disebut, kitab fiqh Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Al-Fatawa Al-Kubra dan seumpamanya tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahuma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.